Ketua Menteri Datuk Seri Haji Noor hari ini mempengerusikan mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja Keselamatan Negeri JKKN Sabah yang diadakan di Menara Kinabalu. Mesyuarat itu turut dihadiri Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untong, Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Sarul Bahia Abu dan Setiausaha Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penyelidikan Datuk Awang Syahminan Awang Sahari. Hadir sama ialah Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah, Panglima 5 Brigade Markas Division ke-5 Infanteri Major Jeneral Datuk Muhammad Halim Khalid, Timbalan Komander Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom Brigadier Jeneral Adnan Abu Hassan, Ketua Cawangan Khas Polisi Raja Malaysia Datuk Muhammad Saleh Yahya dan Pengarah Keselamatan Negeri Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Sabah Nur Alam Khan Abdul Wahid Khan. Sementara itu, orang ramai diingatkan agar tidak terpedaya dengan taktik penipuan melalui panggilan telefon daripada individu yang mengaku sebagai pegawai polis, kastam, lembaga hasil dalam negeri dan agensi lain yang berkaitan. Peringatan itu disuarakan Presiden Persatuan Pengguna Bijak Pantai Barat Sabah, David Chan, berikutan peningkatan kes penipuan atau skema membabitkan mangsa di Sabah sejak kebelakangan ini. Katanya ramai yang mudah percaya dan akhirnya terperangkap dengan panggilan palsu berkaitan pinjaman, cukai dan pengubahan wang haram yang dibuat oleh kumpulan penipuan terbabit sehingga menyebabkan kerugian kewangan yang besar. Beliau berkata tiada mana-mana pihak boleh meminta butiran akaun bank, nombor PIN atau apa sahaja maklumat berkaitan perbankan daripada orang ramai melalui panggilan telefon atau pesanan ringkas. Dalam hal lain, beliau turut mengingatkan pengguna di negeri ini supaya bijak mengenal pasti peniaga yang diyakini menerusi platform dalam talian sebelum memuktamadkan sebarang pembelian. David berkata antara penipuan jual beli online yang sering berlaku termasuklah kualiti produk yang tidak sama seperti diiklankan, selain pengguna tidak menerima barangan dijanjikan selepas selesai proses transaksi wang. Beliau turut menasihatkan pengguna agar memanfaatkan hak masing-masing jika diperdaya peniaga online termasuk mendesak pemulangan wang atau merujuk kes kepada tribunal tuntutan pengguna. Manakala Jabatan Hidupan Liar JHL Sabah menyeru orang ramai supaya menghentikan pembelian tenggiling dan melaporkannya kepada pihak berkuasa jika berlaku aktiviti jual beli haiwan terlindung itu. Pengarahnya Agustin Tuga berkata tenggiling antara haiwan yang disenaraikan dalam jadual 1 Enakmen Pemeliharaan Hidupan Liar 1997 EPHL 1997 sebagai dilindungi sepenuhnya selain tembadau dan orkid selipar. Beliau berkata demikian bagi mengulas satu laporan akhbar bertajuk KK Restauranier pays RM200 Rescue Pangolin semalam. Sehubungan itu, Agustin berkata membeli hidupan liar yang dilindungi sepenuhnya juga merupakan satu kesalahan. Katanya merujuk kepada Seksyen 48-1 Enakmen Pemeliharaan Hidupan Liar 1997, membeli haiwan atau tumbuhan yang dilindungi dibenarkan dengan syarat tertentu. Berita seterusnya, seorang guru wanita maut selepas tersepit dalam kemalangan di Jalan Labuk Kampung Perpaduan Kinabatangan petang tadi. Dalam kejadian jam 3 petang itu, mangsa berusia 31 tahun yang dikatakan mengajar di sebuah sekolah di Kinabatangan disahkan meninggal dunia selepas berjaya dikeluarkan dari kereta Pro 2 Kenari yang dipandunya. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 3.07 petang. Katanya sepasukan 6 anggota dan pegawai bersama jentera serta van unit bantuan perkhidmatan kecemasan dikerahkan bergegas ke lokasi kejadian. Sebaik tiba di lokasi kejadian, terdapat seorang mangsa tersepit di dalam kenderaan dan operasi mengeluarkan mangsa segera dijalankan pasukan bomba. Bagaimanapun, sebaik dikeluarkan, mangsa disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan. Menurutnya, pemandu pacuan 4 roda jenis Toyota Fortuner yang juga milik Hospital Duchess of Kent Sandakan pula hanya mengalami cedera ringan dan dihantar ke Hospital Kinabatangan untuk mendapatkan rawatan lanjut. Katanya mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Seterusnya, sebanyak 7 daerah kembali mencatat kes COVID-19 2 angka hari ini berbanding hanya 4 daerah semalam.
Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Mas Rimanjun berkata, daerah terbabit ialah Kota Kinabalu, Penampang, Beaufort Papar, Sandakan dan Keningau serta Tuaran masing-masing 10 kes. Secara keseluruhan, jumlah jangkitan baru COVID-19 di Sabah kembali naik hari ini kepada 198 kes, naik 58 kes berbanding semalam. Masih diberkata peratusan kes jangkitan sporadik juga naik kepada 58% hari ini daripada 55% semalam. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.